Selepas berdekad lamanya golongan pemandu teksi menjalankan operasi di Sarawak, akhirnya mereka menyaksikan kemasukan persaingan sebenar Uber. Aplikasi perjalanan yang mudah dimuat naik itu mula beroperasi di Sarawak pada 14 September lalu, bermula di Kuching, ibu kota bumi Kenyalang. Dalam tempoh sebulan terdapat sekurang-kurangnya 100 pemandu Uber di negeri ini dengan lebih 100 pemohon menunggu dalam barisan untuk mendaftar dengan perkhidmatan itu. Beberapa perkhidmatan teksi tempatan mula menyuarakan rasa tidak puas hati mereka dengan mendakwa perniagaan mereka menurun sebanyak 50% pada bulan pertama Uber beroperasi. Pengurusi Persatuan Teksi Bumi Putra bahagian Kuching, Sapawai Muhammad Suud, melahirkan kebimbangan bahawa Uber akan mengganggu perkhidmatan teksi di Sarawak selama-lamanya. Ini bukan pasal takut untuk bertanding bisnes. Ini kalau dia fikir daripada segi competition, segi pertandingan, perniagaan, perdagangan, mereka sepatutnya mempunyai lesen yang sah. Seperti mana yang telah kita ada sekarang ini. Teksi tetap mempunyai permit dan lesen yang sah. Kita ada 4 permit, kita ada 4 lesen yang perlu ada pada diorang. Kalau taxi driver ataupun teksi sekarang ini mempunyai 4 lesen yang sah, kenapa mereka nak bersaing tanpa lesen? Itu tidak sepatutnya berlaku. Dia merungut kenderaan mereka terpaksa diperiksa setiap 6 bulan dan juga perlu membayar insurans untuk melindungi penumpang mereka. Tambahan pula, mereka terpaksa mendapatkan lesen memandu PSV sebelum mereka boleh menjadi pemandu teksi. Kita mempunyai PSB daripada JPJ. PSB adalah lesen pengangkutan awam. Pengangkutan perkhidmatan awam daripada JPJ. Kalau LPKP adalah permit untuk beroperasi. Bila dapat 2 permit, 2 lesen ni, mereka akan pergi ke Puspakom untuk diinspek. Itu bahagian keselamatan adalah di bawah tanggungan Puspakom. Yang ketiga, yang keempat adalah trade lesson. Trade lesson mereka mesti berdaftar dengan hasil. Itu yang sepatutnya ada pada Uber kalau dia nak bersaing. Kalau dari segi persaingan, memang kita tidak setuju dengan persaingan yang tidak sihat sebegini. Ini namanya persaingan yang tidak sihat. Sementara itu, pengerusi Persatuan Teksi bahagian Kuching, Chong Fu Seng berkata, pemandu Uber mungkin tidak dapat menawarkan perkhidmatan yang mencapai piawaian. If you ask the Uber, they are not a proper taxi driver, they are not training. This is the first thing. It's bad image at all. And second thing is they are not safe. And also, they simply ask Atu Akau can be the taxi driver. Pada masa ini, terdapat beberapa tindakan undang-undang yang boleh diambil terhadap pemandu Uber. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Nancy Shukri pernah berkata tidak ada undang-undang khusus terhadap perkhidmatan Uber. Namun, pihak berkuasa masih boleh mengambil tindakan terhadap pengusaha Uber di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Secara teknikal, pemandu Uber dapat melihat kenderaan mereka disita kerana gagal mendapatkan permit operasi walaupun ia tidak dinyatakan bagaimana mahu mendapatkan permit tersebut. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Mazlan Mansur bagaimanapun baru-baru ini memberitahu media bahawa polis tidak mempunyai bidang kuasa sebenar untuk bertindak ke atas pemandu Uber. Di samping itu, penguatkuasaan terhadap van sapu tempatan atau secara haram mengendalikan perkhidmatan membawa penumpang tidak berdaftar telah berkurangan. Pemandu Uber di Sarawak tidak pernah berasa gentar. Seorang pemandu Uber, Amirul, merupakan pelajar universiti berusia 21 tahun, membawa penumpang menggunakan Pro2 Viva. Amirul yang tidak teragak-agak menjadi pemandu Uber berkata dia hanya memperoleh pendapatan sampingan melalui Uber di samping sistem penarafan Uber memberi ganjaran kepada kereta yang bersih. Saya rasa itu tidak perlulah sebab itu kereta selagi dia masih bagus, okey, semua boleh jalan, okey. Lepas tu dia kelihatan kemas dan bersih, okey lah, boleh jalan, boleh ambil orang. Okey. Saya rasa dia tidak patutlah cakap macam tu. Dalam berita pun dia tahu sebab taxi driver marah dengan Uber. Sebab diorang kasar, cara diorang kasar lah. Kasar, tak ada orang-orang yang puji Uber lah, macam tu. Saya pun government tidak dapat untuk government pun tidak dapat untuk
nak sekatkan orang guna Uber sebab Uber ni ada dalam application semua phone. So orang awam pun senang guna. Saya rasa ada orang tu kurang sebab harga teksi pun mahal. So orang lebih prefer untuk guna Uber lah. Tu saya rasa teksi driver teksi marah. Pemandu teksi bukan sahaja berasa marah tetapi juga berasa tertipu kerana mereka perlu membayar untuk insurans kereta. Abu Sindu, 47 tahun, berkata Uber tidak selamat kerana mereka tiada insurans kemalangan sekaligus mengabaikan nyawa penumpang. Pertama, Uber tidak selamat kerana takut kemalangan. Dia tak ada insurans penumpang. Kedua, dia mengambil penumpang kerana tiada PSB, pengangkutan awam. Kalau kita pandang dari segi keselamatan, Uber ataupun teksi yang tidak mempunyai permit yang sah ini memang tidak mempunyai keselamatan daripada segi insurans. Uber ni dia cuma dia call, ambil tentu saja. Kedua, dia ambil orang, berlaku apa orang tidak selamat. Dia boleh mencolek orang dan dia boleh mengangkut orang. Sebab dia tak ada daftar macam ni dan dia tak ada daftar macam ni. Daftar macam ni. Kalau boleh trace dia lah. Trace. Nanti apa trace? Sebab dia, kalau dia berlaku dia mencolek, dia cakap over. Habis lah. Oh, macam kita mau kesan dia. Walau bagaimanapun, sesetengah pemandu Uber tidak bersetuju. Badli Shah, seorang penjawat awam berusia 29 tahun, berkata jenayah yang tidak diingini akan berlaku tidak kira sama ada perkhidmatan yang disediakan oleh teksi atau Uber. Kalau berkaitan dengan isu keselamatan, tepuk dada tanya selera lah. Di mana setiap kita yang ni kita perlu pelbagai cabaran lah yang kita perlu hadapi lah. Di mana pemandu teksi sendiri pun berhadapan dengan cabaran. Kita pun tak kenal siapa kita punya pelanggan, siapa kita punya customer, siapakah yang akan menaiki teksi kita tu penjenayah ke, orang baik ke, orang jahat ke, kita tak tahu. Kita hanya menjalankan tugas kita. Kata Badli Shah, sudah sampai masanya perkhidmatan teksi menggunakan platform teknologi yang menggabungkan pengguna dengan pemandu jika mereka ingin terus hidup. Dan sekarang ni 2016 start baru di Kuching, Sarawak. Jadi kalau benda tu berjalan dalam masa memang ada pertengkaran lah di antara pemandu teksi dan juga sebab itu punca pendapatan beliau dari segi itu. Tapi perkhidmatan beliau juga perlu dipertingkatkan jika sekiranya teksi juga menggunakan sistem yang sama dan mengaplikasikan sistem yang sama dengan kaedah yang sesuai dan dia akan compete dengan Uber. Teksi dia masih guna pakai cara lama dan menekan kepada pelanggan dengan harga yang tidak waras lah, tidak sepatutnya lah. Jadi bila ada sistem yang diguna pakai Uber sekarang ni, dia adalah satu sistem yang membantu. Sebenarnya sistem ni boleh diguna pakai kepada teksi. Walau bagaimanapun mungkin kementerian pengangkutan ataupun bahagian-bahagian yang berwajib lah tidak melancarkan ataupun tidak mewawarkan sistem ini untuk diguna pakai. Saya tak pastilah kalau teksi ada gunakan sistem yang sebaik. Cadangan untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 boleh membuka jalan ke arah pelaksanaan Uber di Malaysia. Menurut Pengurus Besar Uber Everywhere Malaysia, Kenny Chung, kumpulan itu terus berunding dengan pengawal silia dalam hal permohonan permit seperti yang ditetapkan dalam Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Uber juga turut menyaksikan pelaburan datang dari agensi-agensi kerajaan dengan Retirement Fund Incorporation melabur $30 juta bersamaan $123.3 juta dan Khazanah Nasional Berhad mengekalkan kepentingan tidak langsung melalui pelaburannya dalam General Atlantic LLC, firma pelaburan equity yang banyak terlibat dalam industri internet dan teknologi. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ketika mengumumkan bajet 2017 pada Oktober baru-baru ini menggalakkan rakyat Malaysia menjadi pemandu Uber. Dengan itu, Uber dilihat tidak dapat dihalang sekurang-kurangnya buat masa ini.